Sayyidina Muhammad dalam keadaan situasi hari ini yang memerlukan kepada Islam. Kalau kita tak ambil peduli, buat tak kisah, yang akan rugi ialah kita, bukan Nabi. Kalau kira Nabi, dia boleh berehat lah. Nabi dijamin syurga Allah. Apa yang Nabi nak pening-pening fikir pasal kita kan? Tapi sebab Nabi sayang pada kita, Nabi tak nak masuk syurga seorang-seorang kepentingan dirinya saja, tapi Nabi menyusahkan dirinya untuk kita. Nabi susahkan dirinya untuk kita, bukan untuk umatnya, bukan untuk dirinya sendiri. Kalau kira Nabi nak kira pelepah diri sendiri, biarlah kita nak jadi apa pun. Janji dia Nabi bagi wahyu, cerita Quran, nak ikut-ikut, sudah habis ya. Tapi sebab Nabi tak memikirkan kepentingan diri, Nabi lebih sayangkan kita daripada dirinya, menyebabkan Nabi terpaksa menghadapi kepayahan. Dalam cerita yang biasa kita ulang-ulang sebut, ketika mana Nabi menjadi imam suatu hari semayang berjamaah, Nabi jadi imam. Tiap-tiap kali pergerakan semayang Nabi, berbunyi perut Nabi kan, keruk-keruk berbunyi. Habis selesai semayang, Sayyidina Umar dulu bangkit. Wahai Rasulullah, minta maaf lah nak tanya sikit, hari ni semayang ni ada macam bunyi sikit lah. Selalu tak ada bunyi, hari ni berbunyi. Tiap kali kau bergerak aja bunyi-bunyi. Nak tahu apa benda bunyi itu. Nabi jawab, tak ada apa-apa, itu kecil punya hal lah, tak ada apa-apa. Omar kata, kecil ke besar ke? Omar jenis kepala batu kan. Kecil ke besar ke, apa hal dia tu, tolong cerita sikit. Nabi kata tak ada apalah, biarlah, cerita lain lah. Omar selagi tak dapat jawapan, dia desak Nabi. Akhirnya Nabi kata, kalau kamu semua betul-betul nak tahu bunyi itu datang daripada mana, boleh. Nabi angkat selak kain jubah dia sampai ke perut. Di perut Nabi ada satu ikatan kain. Nabi ikat kuat-kuat di perut dia. Dalam kain itu ada batu-batu halus, batu kerikil tu, batu-batu tajam tepi jalan di luar tu. Nabi ikat situ. Inilah bunyi tadi, kata Nabi, datang daripada batu ini. Bila aku bergerak, rukuk, sujud, iktidal, bangun, duduk, apa semua, dia berlaga-laga, dia berbunyi. Sebab 3 hari dah tak makan, berbunyi perut Nabi. Sayyidina Umar dengar tu menangis. Dan Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, kenapa dah 3 hari tak ada makanan, tak mau beritahu kami? Nabi jawab senang aja tuan-tuan. Nabi jawab dengan satu jawapan, menunjukkan sayang dia pada umat. Nabi kata, wahai Umar, wahai sahabat-sahabat sekalian, aku tahu kamu semua baik, kamu semua pemurah, kamu semua dermawan. Kalau aku bagi tahu dah dapur 3 hari tak berasap, Nabi kata penuh rumah aku makanan. Anytime kalau aku beritahu, kata Nabi, aku tak akan jadi macam ini. Tapi aku tak mau besok dipersoalkan oleh Allah. Nabi kata, aku tak mau bila Allah tanya, wahai Muhammad, bila kamu jadi Nabi dulu, kamu jadi pemimpin Islam di Madinah dulu, kamu kenyang, rakyat kamu kelaparan. Nabi kata, aku tak mau soalan itu sampai padaku. Yang aku nak, kata Nabi, biarlah besok aku boleh jawab kepada Allah, wahai Allah, aku jadi pemimpin, aku lapar tak makan 3-4 hari tak apa, asalkan rakyat aku senang dan enak. Ini baru betul pemimpin berjiwa rakyat. Ini baru betul contoh kepimpinan Islam. Biar dia susah, rakyat dia senang. Okey lah. Contoh dah banyak dah. Contoh kepimpinan Islam ni dah banyak. Tunggulah tol naik ni. Itu contoh kenyang perut sendiri. Itu contoh kenyang perut, bukan untuk rakyat lah kan. Adalah dia nak jawab apa, nak marah, nak bakar tol tu, bakar lah. Bakar ke baca surat khabar hari apa hari tu, mengamuk-ngamuk koyak surat khabar pun dia akan naik juga. Tak ada apa kelebihan. Nak pergi langgar palang Tashengo tu, langgar lagi kena saman 300 cuma je. Jadi nak mengamuk-mengamuk tak tentu arah pun dah tak ada faedah kan. Sebab ceritanya 1 Januari dia akan naik. Yang turun hujan je. Kat Malaysia ni yang turun hujan, lain semua naik ke atas. Minyak lagi kan, tunggulah kan. Jadi itu habuan dia lah.
Jadi nak cakap apa? Isyarat sekali lagi, balik pada isyarat jari itu. Tolong repair betul-betul garisan itu besok. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, Nabi dah susah payah untuk kita. Nabi sanggup tak makan tak minum kerana umatnya. Nabi sanggup tak tidur malam, tidur dalam gua kerana umatnya. Nabi sanggup umur 53 tahun sarung baju besi pergi perang di medan Uhud, medan Badar. Nabi sanggup susah-susah ni bukan untuk dia, untuk kita ni. Tiba-tiba umat akhir zaman tak pedulikan Nabi. Biar Nabi hina Nabi, tentang hukum Islam ni habis-habisan, keluar statement macam-macam. Baru orang buat undang-undang sikit, negeri Kelantan buat undang-undang pakaian seksi sikit, denda kan bagi orang yang berpakaian seksi apa semua ni. Tok Guru buat elok-elok, orang lain pula bising. Apa? Dia kata tak boleh lah, ini pakaian ni hak asasi, terus kacau. Itulah yang selalu disebut oleh ulama-ulama mutaakhir ini. Kadang-kadang orang menyalahgunakan perkataan penggunaan hak asasi itu. Orang salah guna. Dia akan jadi masalah kalau selalu sangat guna hak asasi ni. Kalau salah guna lah. Hak asasi itu betul lah hak individu. Tapi kalau salah guna, dia akan jadi rosak. Contoh dia macam tadi lah. Bila orang buat undang-undang pakaian, kalau pakai pakaian di khalayak ramai, terlampau seksi dan menyeksakan orang lain, ada denda dia. Orang lain pula komplain apa hal. Dah elok betul lah tu, tindakan itu dah betul. Yang kita pula tak setuju, oh tak boleh, ini hak pakaian, suka hatilah nak pakai apa, baik tak payah pakai apa-apa. Kalau dah macam tu, baiklah tak payah pakai daun je, senang. Macam orang-orang dulu-dulu tu. Dah bila orang cakap macam itu pun nak komplain pula lagi, oh ini tak boleh, ini hak kami orang perempuan. Allah tuan-tuan, tak mengaji dia macam tu, tak reti Islam, tak mengaji, tak faham agama. Itulah jawapan yang akan keluar besok. Nak pergi tangkap orang berdoa di tasik, di taman-taman pun tak boleh, ini hak kami ni. Hak dia pula dah. Semua hak aja. Jadi apa yang boleh buat, tak boleh buat apa-apa. Jadi tuan-tuan, ini masalah dia bila istilah-istilah tertentu disalahgunakan. Kan nak tegur orang buat jahat tak boleh, sebab itu hak dia, dia nak buat apa, bantailah. Jadi masalah. Bila semua kata hak dia, hak asasi, apa yang boleh sebenarnya, dah tak dapat apa dah. Jadi tolong fahamkan definisi itu betul-betul. Dan kita juga kena faham Islam ni ada hak dia juga. Saya ada hak tegur tuan-tuan, tuan-tuan ada hak tegur saya, sebab kita ada pertalian ukhuwah Islamiyah. Kita ada hak Islam. Jangankan kata sama Islam, sama kafir pun kalau dia duduk berjiran sebelah rumah kita, 2-3 rumah sekalipun, dia ada hak jiran yang mesti kita kena jaga. Tak payah kata hak Muslim aja, hak kafir pun ada. Dan kalau orang kafir yang bernaung di bawah kerajaan Islam, dia jenis kafir zimmi, kafir yang tidak menentang pemerintah Islam, dia ada hak. Dia dibenarkan menjalankan urusan agamanya dengan aman, tak boleh kacau dia. Tak boleh bila Islam menang memerintah, runtuhkan kuil-kuil ke apa, tak boleh. Dia ada etika-etika dalam bentuk ibadah agama masing-masing. Jadi ada hak-hak yang mesti dijaga. Itu cantik, indah dan sempurnanya Islam ini. Tapi sebab manusia tak faham konsep itu yang buat suka hati. Langgar perintah Allah, lawan cakap Islam, bantai cakap para alim ulama, tak mau dengar nasihat mereka. Jadi menyebabkan akhir zaman ini akan berlakunya kekecohan, kekacauan, huru-hara, kacau bilang. Sebab itu saya ada cerita di beberapa tempat sebelum daripada ini, keluar dalam surat khabar minggu lepas, penggunaan istilah jangan jaga tepi kain orang dah tak boleh pakai. Bukan tak boleh pakai, maknanya ayat itu tak berapa relevan sangat. Dan telah ditukar sekarang ini, boleh jaga tepi kain orang. Sekarang ni ada 2 kain kita nak kena jaga. Kain kita satu, kain orang satu. Cantiklah, sebab apa? Sebab Islam memang suruh macam itu. Kan Nabi dah bagi satu perumpamaan. Kita hidup atas dunia ni macam naik kapal. Kita hidup atas dunia ni